Para pembentang, para juri dan semua hadirin dipersilakan duduk. Pastikan anda telah membuat imbasan kod QR yang telah ditampal di bahagian belakang Dewan untuk tujuan SPL KPM. Untuk makluman semua, sesi pembentangan selari ini akan dirakam dan akan ditayangkan sebagai siaran tertunda di YouTube Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Mohon semua memastikan telefon bimbit sentiasa dalam mod senyap. Sila berikan tumpuan sepenuhnya semasa sesi pembentangan sedang berlangsung. Sesi pembentangan akan bermula sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang berada di ruangan pembentangan dan juga yang mengikuti siaran tertunda di atas talian. Selamat datang ke pembentangan sesi selari 5, Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan, Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, KONPI 3 2023. Pada hari ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 3 kumpulan akan membuat pembentangan pada sesi ini yang akan diwakili oleh Puan Mulyani binti Muhammad Effendi dari Kolej Matrikulasi Johor, Encik Khairul Jeffrey bin Jamin dari Kolej Matrikulasi Kedah dan Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Yusof dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Pembentangan hari ini akan dijurikan oleh juri-juri yang berpengalaman pastinya. Mereka adalah Encik Mak Yatim bin Arifin dari Hospital Putrajaya dan Puan Nordiana Hayati binti Kamudin dari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Para pembentang, hadirin sekalian dan penonton yang sedang mengikuti siaran tertunda. Di sini akan dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan kali ini. Setiap pembentang akan diberikan masa selama 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-10. Minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK. Untuk itu, sesi pembentangan pada petang ini akan dibuka dengan menjemput pembentang pertama, Puan Mulyani binti Muhammad Effendi dari Kolej Matrikulasi Johor dengan pembentangan bertajuk Sistem Lita Pencahayaan untuk Mikroskop SISFOM. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Puan Mulyani binti Muhammad Effendi dan saya mewakili kumpulan kami COMX daripada Kolej Matrikulasi Johor untuk membentangkan KIK projek kami iaitu Sistem Lita Pencahayaan untuk Mikroskop SISFOM.
So penubuhan kumpulan kami adalah pada 2 April 2019 dan terdiri daripada 8 orang pensyarah biologi, Jabatan Sains Kolej Matrikulasi Johor. Dan penubuhan serta pelaksanaan projek kumpulan kami telah mendapat kelulusan dan perakuan daripada pihak pengurusan lah. Okay, di sini suratnya. Dan pemilihan projek kami adalah berdasarkan selaras dasar kualiti KMJ untuk memenuhi kehendak pelanggan dan juga stakeholder. Dan projek kami juga berkaitan dengan ekosistem demi untuk menyokong agenda dan matlamat nasional. Projek kami telah memenuhi beberapa kriteria iaitu pemikiran kreatif dan juga inovatif untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan pada masa yang sama menggunakan pembelajaran yang berhemah. Okay. Untuk memulakan projek KIK kami mulakannya dengan proses brainstorming di mana setiap ahli kumpulan akan menyenaraikan beberapa isu ataupun masalah lah yang ingin diselesaikan. Daripada beberapa isu itu, kami telah menjalankan rajah force ranking yang melihat pada beberapa faktor lah. So dari segi sumber manusia, dari segi kosnya, dari segi jangka masa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi daripada sini, daripada beberapa faktor ini, kami telah menyenarai pendekkan daripada senarai yang dibincangkan pada awal tadi dan dianalisis menggunakan rajah data matrix yang dilihat dari segi tahap kritikal masalah dan juga tahap keupayaan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi selepas data diterima, kami memplotkan data tersebut menggunakan rajah data matrix dan didapati masalah pertama iaitu 90% makroskop cahaya di makmal biologi KMJ mempunyai cahaya kuning dan juga malam. Okey. Dan ini selepas kami dapat masalah tersebut, kami membuat pemantauan di makmal biologi Kolej Matrikulasi dan mendapati lebih kurang 90%, ternyatalah lebih kurang 90% makroskop di makmal biologi menghadapi masalah pencahayaan. Jadi sasaran kami adalah untuk menukarkan 100% makroskop cahaya di makmal biologi ditukar litar dan lampunya. Okey. Untuk tindakan penyelesaian pula, kami telah menjalankan beberapa design thinking inilah. Okay, dimulakan dengan empathize di mana kami melaksanakan tools extreme user map untuk mendapatkan maklumat daripada pengguna tentang keperluan masalah yang telah dipilih. Jadi kami telah memilih 2 kelompok ekstrim iaitu terdiri daripada pensyarah biologi lah KMJ serta pembantu makmal sebab kedua-dua kelompok ini yang betul-betul tahu tentang masalah yang berkaitan dengan mikroskop ini. Jadi daripada kelompok ekstrim ini, kami telah memilih 4 orang secara rawak untuk ditemu bual untuk mendapat maklumat-maklumat tambahan lah berkenaan dengan masalah yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Seterusnya untuk define pula, kami telah menggunakan rajah pokok melintang di mana tujuan dia adalah proses penggantian sistem litar makroskop cahaya sememangnya boleh diselesaikan dengan daripada bantuan kontraktor luar dan juga pembantu makmal. Namun ada beberapa kekangan lah yang akan timbul kalau kami minta kontraktor luar. Contohnya dari segi kos. Okay, kos untuk penyelenggaraan penggantian litar tersebut akan jadi mahal. Serta sama juga kalau kami meminta pembantu makmal untuk menggantikan ataupun menyelenggarakan litar tersebut, kos pun akan mahal juga. 1,000 lebih, boleh cecah sampai 1,000 lebih. Mungkin tak nampak situ 1,000 lebih kos dia. Okey. Seterusnya kami menjalankan scamper untuk kembangkan idea kami dan mendapatkan cadangan ketepatan berkenaan dengan isu yang kami dah pilih tersebut. Okey. Seterusnya untuk fasa ideate pula, kami mendefinisikan pemilihan projek berdasarkan tools 5W1H. Okey. Dan rumusan daripada hasil perbincangan untuk tindakan penyelesaian ini, kami lakukan pemerhatian, perbincangan, pelaksanaan dan juga penambahbaikan. Dan seterusnya untuk pembinaan ataupun fasa prototype. So di sini kita dapat lihat komponen yang terlibat dalam pembinaan prototype ataupun prototype kami ni lah. Okay, dan kosnya pun di sini disertakan juga.
Okay. Dan ini adalah secara kasar pembinaan lita mikroskop kami ini, yang secara kasarnya dimulakan dengan pembinaan lita di luar. Okay. Lepas tu pengujian lita tersebut di luar mikroskop. Kemudian kami mengosongkan kesis tapak mikroskop ini. Okay, mengosongkannya dan memasukkan lita yang telah diuji tadi ke dalam bahagian bawah ini mikroskop ini, dan selepas dah masukkan dalam ni, kita uji lagi untuk keberkesanan dia dalam mikroskop pula, dan seterusnya membina prototipnya lah. Okay, so di sini adalah prototip yang telah dibina secara generalnya. Okay. So di mana konvensional ni menggunakan power source daripada soket lah, okay, dan lain-lain tu dibandingkan dari segi penggunaan USB slot, penggunaan laras cahaya, dan juga dari segi kos. Kita akan lihat perbandingan antara prototip tersebut dari segi kos je lah. Okay. So untuk masih dalam fasa prototip, untuk penghasilan prototip pertama, kami telah dapat feedback daripada ahli dalaman daripada prototip yang konvensional untuk menghasilkan prototip pertama, dan setelah itu kami menjalankan juga uji cuba antara ahli juga, okay, untuk mendapatkan maklum balas, dan seterusnya membina prototip kedua. Okay. Dan seterusnya untuk prototip ketiga sama juga prosesnya, adalah feedback ataupun maklum balas daripada ahli kumpulan. Masih ahli kumpulan lagi, sebab kami rasa ada kekurangan dari segi dia punya ni lah, USB slotnya, okay, masih ada perlu ditambah baik. Okay. Dan seterusnya akhirnya adalah prototip yang keempat. Kami jalankan ujian beta lah, di mana kami memberi prototip keempat ni kepada pelajar untuk diuji cuba. Selepas mendapat semua maklum balas daripada ahli kumpulan untuk prototip pertama sampai ketiga, kami hasilkan prototip keempat untuk diberikan kepada pelajar. Sinilah. Okay. Kami juga telah mendapat perakuan daripada pihak bertauliah, daripada Persyarakanan Jabatan Biologi UPM, dan outcome yang ataupun impact yang kami terima adalah siswap ini dapat mengurangkan kos pembelian lampu mikroskop, sekaligus dapat membantu dalam proses PDP amali. Okay, amali. Eksperimen yang melibatkan mikroskop. Jadi untuk kesan jangka pendek pula, 100% pelajar telah pensyarah telah bersetuju bahawa siswap ini telah membantu dalam pencarian spesimen dalam sewaktu eksperimen yang melibatkan mikroskop. Okay. Seterusnya, siswap ini sememangnya boleh mengurangkan kos penggantian ataupun pembelian lampu LED. Okay. Dan seterusnya, siswap ni juga kelebihannya adalah dual mode, di mana bukan sahaja kena plug in soket, dia boleh juga dibawa ke merata tempat. Okay. Dual mode. Okay. Dan impak luar jangkaan pula, selain daripada pembelian lampu LED, kita boleh mengurangkan kos untuk penyelenggaraan. So beza pembelian LED dengan penyelenggaraan lampu-lampunya tu, okay, litanya. So daripada situ kita boleh kurangkan di sini. Okay. Tambahan pula, kita boleh memperluaskan idea ciptaan tu kepada beberapa institusi lain. Okay. Selain daripada itu, imej pensyarah KMJ juga turut meningkat dari segi kreatif dan inovatifnya. So persekitaran juga kami menggunakan mentor LED yang mesra alam. Okay. Dan terakhir adalah meningkatkan motivasi pensyarah semasa proses PDP berkaitan dengan mikroskop ini berlangsung. Okay. So ini adalah pengembangan yang kami telah lakukan siswam ini terhadap Kolej Matrikulasi sendiri, okay, sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA, dan juga pertandingan-pertandingan inovasi lah. Okay. So kesediaan penyeragaman kami adalah kebanyakan mikroskop di Kolej Matrikulasi Johor telah pun diganti litarnya untuk menjadikan litar siswam ini. Okay, kebanyakan. Dan dia telah mendapat MyIPO. Okay. Dan seterusnya di sini ada senarai sekolah dan institusi pendidikan yang telah disebarluaskan litar ini. Ini adalah beberapa anugerah CJ yang kami terima. Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kumpulan ComX atas saya ada sedikit muskil ni.
anda nak menyelesaikan masalah tentang lampu kuning dan malap ke, atau anda nak dapatkan imej yang terang dan nyata dalam projek anda? Okey, so objektif utama kami adalah untuk menggantikan lita yang kompleks di dalam ini, okey, yang menunjukkan warna oranye kepada lita yang lebih simple dan mengeluarkan warna putih. So di samping itu, kesan daripada pergantian kami tu dapatlah menerangkan ataupun mempercepatkan penghasilan ataupun pengecaman spesimen. So utamanya kami menggantikan lita. Mana yang lebih mudarat? Nak dapat yang lebih adakah dengan imej yang nyata atau dengan lampu tu? Mana yang lebih penting? Sebab kalau imej tu tak dapat dan mengambil masa yang lama, so PDP tu akan drag lah. Mana lebih penting? Jadi kita gantikan litanya dulu, cahayanya dulu supaya senang untuk dapat imej ni tu, pada pendapat kami lah. Dia terbalik sebenarnya tu. Dalam konteks ni awak nak dapatkan imej yang jelas. Jadi punca kenapa imej tu tak jelas kerana lampu tu. Image. Okey. Awak nak dapatkan imej yang jelas. Jadi macam mana nak dapatkan imej jelas? Mesti dalam cahaya yang betul, terang. Betul? Jadi dia terbalik tu. Okey. Okey. Jadi kaji betul-betul tu mana satu dia punya punca dan mana satu masalah dia. PDP. Lampu hanya support imej tu yang nak menuju kepada PDP. Sebab tu kena faham masalah dia adalah dapat imej pada PDP tadi tu, menyumbang pada PDP. Lampu tak menyumbang PDP. Imej tu budak yang kita nak sambung, budak tu PDP berdasarkan budak berdasarkan imej tadi tu, dia tak dapat gambar, sini dia nak belajar. PDP kita ada jatuh. Lampu menyebabkan PDP jatuh ke? Tapi dari segi daripada proses brainstorming kami, masalah pertama adalah dari segi lampu tu 90% lampu malap. Dia kurang brainstorm awak tu. Kajian awak tu tak tepat lagi. Kena kaji betul-betul. Bila kita tengok macam ni, nampak macam awak terbalik dah. Mana kita punya senang kata kita punya bidang apa, kita punya tugas utama kita lah. Okey. Itu satu. Okey, baik. Okey. Yang kedua, target kamu tadi untuk 100% semuanya ditukar lampu lah. Okey. Berjaya tak jaya? Dalam proses. Sebab dia tanya berjaya tak berjaya tu je jawapan dia. Belum berjaya lah. Dalam proses. Tu tak tahu pasal cerita tak ada pun, pasal target lain tapi dalam ni lain. Target kamu satu je untuk pasangkan semua sekali. Okey, tapi dalam outcome kat sini lain dapatnya. Okey, itu dia saya. So kita tunggu soalan seterusnya. Okey, baik. Okey, tahniah kumpulan. Kumpulan guna scamper tadi kan? Ya, betul. Okey. So apa benchmark dia? Benchmarknya. Dari segi macam mana ya tu Puan? Benchmarknya. Penggunaan scamper. Cuba buka scamper. Mana scamper? Okey. So apa yang menjadikan satu benchmark kepada Puan untuk menukar ke 7 elemen tu? 2, 4, 6. Maknanya ada something benda yang menjadikan Puan jadikan dia satu penanda aras untuk dapatkan apa perubahan kepada Puan punya mikroskop tu. Daripada so benchmarknya adalah daripada 5W
1H. Bukan. Bukan, okey. Cuba je tu. Adaptasi pada benda apa sebenarnya yang membantu. Okey, macam ni lah contoh. Dia benchmark ni satu mana ada? Oh, ada orang semalam. Benchmark ni dia satu penanda aras yang kata kita tukar benda tu jadi benda baru yang kita nak lebih baik daripada yang satu benda baru tu. Benda sedia ada. Okey. Benda tu dijadikan satu penanda aras supaya dia jadi lebih baik daripada yang sedia ada tu. Jadi benchmark kami adalah lita yang daripada agensi luar tu lah. Supaya kami lebih baik dari segi kosnya dapat dikurangkan dan mudah alih. Lebih mudah alih. Okay. Boleh tu? Ada tak mikroskop yang lebih canggih yang puan jumpa dekat dalam pasaran ke, dekat mana-mana lah yang puan jumpa? Puan nampak ke? Puan tahu ke? Puan pernah pergi, contohlah pernah buat lawatan ke Jabatan Kimia Malaysia ke, ke strike ke, tengok dia punya peralatan mikroskop tu lagi canggih. So cahaya dia lebih terang ke? Ada? Lawatan ke institusi yang puan cakap tu tak adalah kami lakukan. Cuma kami berdasarkan pergi ke sekolah untuk buat penyebarluasan dan mereka sendiri telah membeli lita yang daripada agensi luar tu. So daripada situ kami memperbaiki lagi lah kami punya sisform ni berdasarkan benchmark yang lita tersebut. Yang itulah puan kena jadikan dia sebagai benchmark. So benda tu lebih baik daripada yang sedia ada dekat sekolah tu. Diadaptasikan kepada. Sebab kita guna scamper ni tak semestinya ke 7 elemen tu kita mencapai. Guna. Tak. Saya nak guna SAM saja pun boleh. PCER tu saya tak guna. Tak ada masalah scamper. Scamper ni puan nak guna SAPERR saja. Boleh? Tak ada masalah. Sebab bila puan guna salah, penghapusan sistem lita yang asal. Puan nak eliminate sistem lita yang asal tu. Buang terus sistem lita yang asal kat dalam mikroskop tu. Pengarah ada tak? Dia ada kosong terus kat dalam tu. Betul kan? Tak adalah buang terus. Sebab bila puan guna eliminate, maknanya eliminate terus buang. That's why saya kata jangan salah guna elemen yang ada kat dalam scamper tu. Sebab salah guna, salah lah semua tu. Eliminate memang eliminate. Bukan kita kata reduce. Reduce lain. Tapi buang guna dekat elemen eliminate. Tu berhati-hati. Okey, faham? Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan dengan pantun seperti kawan saya semalam. Kum assalamualaikum. Burung pipit terbang di angkasa. Terima kasih puan moderator, para juri dan hadirin sekalian. Saya mulakan presentation saya. Tajuk projek Easy Report dengan tagline, anda stres? Kena buat report? Tak pandai buat report? Tak ada masa nak buat report? Report lambat siap? Tidak lengkap? Cari report tak jumpa? Hilang? Report tak tahu siapa buat? Tak tahu simpan kat mana? Kini tidak lagi. Memperkenalkan Easy
report. Minta maaf, panjang sikit tagline dia. Kumpulan saya adalah Pixel Pioneer daripada College Matrikulasi Kedah. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya, Khairul Jeffrey, Encik Asmawi, Encik Faizal Kudri, Ko Hu Hong, Encik Haziq dan Puan Syatila. Pelibatan pihak pengurusan penubuhan, kami telah mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan pada tarikh yang tertera di surat itulah. Kaitan dengan fungsi dan jabatan seperti yang terdapat dalam visi dan misi serta piagam pelanggan kolej, dan memenuhi kehendak pelanggan dan pemegang taruh. Juga sejajar dengan agenda dan dasar-dasar negara seperti yang sedang kita lakukan beberapa hari dalam minggu yang lepas, iaitu celik digital. Juga sangat berkaitan dengan keadaan ekosistem semasa. Pemilihan projek bermula pada penghujung bulan September 2022 dan sehinggalah mendapat kelulusan pada bulan 11 2022. Pemilihan projek menggunakan brainstorming, kaedah pencambahan minda oleh ahli kumpulan. Sebanyak 5 masalah telah dicadangkan untuk diselesaikan. Kemudian kami menggunakan kaedah analisis SMART dan kesimpulannya kami telah memilih kesukaran membuat laporan, iaitu program dengan lengkap kerana banyak laporan tidak disediakan. Kemudian kami telah membuat empathy daripada design thinking. Kami telah menembual hati dan perasaan ketua-ketua jabatan, pengurusan, setiausaha unit dan juga kelab, dan rata-rata menyatakan sedih kerana tak tahu nak buat laporan dan banyak sangat kesukaran untuk buat laporan. Jadi itulah kami jalankan empathy. Seterusnya kami menggunakan pengumpulan maklumat menggunakan konsep 5W1H dan kesimpulan dia, kami menghasilkan easy report lah. So dengan sasarannya adalah untuk mempercepatkan satu laporan itu dihasilkan, menjimatkan kos, tak perlu nak sediakan kertas sebagainya, menjimatkan tak perlu nak simpan beli rak atau beli file, menjimatkan masa, on the spot report siap, dan juga tak perlukan penggunaan tenaga elektrik untuk print ataupun gunakan PC. Dengan sasaran impaknya meningkatkan kecekapan kualiti perkhidmatan, kemahiran menggunakan aplikasi, menyahut seruan kerajaan ke arah pendigitalan dan menghasilkan generasi yang berkemahiran untuk membangunkan negara. Kami menggunakan tool penyelesaian kreatif ini untuk mencari cara yang terbaik untuk menghasilkan laporan melalui punca masalah dan cadangannya. So 3 cadangan yang diterima: bina template, buat aplikasi dan juga sistem laporan itu disimpan secara digital. Jadi beberapa cadangan daripada ahli kumpulan seperti yang tertera. Kesimpulannya, menggunakan tool SWOT, kami telah memilih membina aplikasi penghasilan laporan bagi peranti mudah alih mobile phone atau tablet secara digital, di mana dia boleh mempunyai kekuatannya sendiri, kelemahan dan juga opportunity dan juga trade yang terbaik. Seterusnya itulah yang diterima oleh ahli kumpulan. Jadi oleh demikian kami telah membangunkan prototipe. Tertera adalah prototipe yang pertama, kami namakan sebagai Easy KMK, dan di sini menggunakan aplikasi AppSheet
secara dalam talian. Datanya diambil daripada Google Sheet dan disimpan secara dalam cloud di Google Drive. Asalnya prototype ini hanya mempunyai 4 menu dan juga 4 laporan, iaitu laporan jawatankuasa khas, laporan program jabatan unit aduan dan cadangan, dan juga laporan program pelajar. Ini adalah paparan antarmuka AppSheet. Dan seterusnya, prototype ini telah diuji dan telah disemak, diedarkan kepada setiausaha jawatankuasa kolej untuk pengujian. Dan setelah ujian dijalankan, penambahbaikan telah dibuat dan dihasilkan prototype yang terkini, iaitu dinamakan sebagai Easy Report version 2, di mana mempunyai lebih banyak menu dan juga melibatkan lebih banyak laporan jawatankuasa khas, laporan program khas, program jabatan, program unit jawatankuasa pelajar dan juga aduan dan sebagainya. Semua dikumpulkan sekali, dijadikan one stop center untuk mempermudahkan pelaporan dibuat. Seterusnya, Easy Report telah mendapat maklum balas yang baik daripada pakar-pakar teknologi, PTM, ketua-ketua jabatan, ketua jawatankuasa inovasi, serta juri profesional daripada kolej dan juga pensyarah-pensyarah kanan dan juga pensyarah unit sains komputer. Ini adalah respon yang telah diperolehi daripada pakar-pakar. Pelaksanaannya telah dibuat melalui sesi perkongsian TSS yang dijalankan untuk memperkenalkan kepada Easy Report kepada pensyarah dan juga kepada pengurusan kolej. Sesi perkongsian juga dibuat kepada pelajar dan juga telah disebarkan ke sekolah. Sekolah yang menggunakan aplikasi Easy Report ini Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bendahara, Kodiang, Kedah. Cara menggunakannya, dia sangat mudah. Dan juga dia mempunyai segala analisis, banyak mana laporan telah dihantar, telah dibuat, ada graf dan sebagainya. Dan juga dia mesra pengguna, senang nak guna, senang nak edit, senang nak delete, senang nak share, senang nak disimpan. Ini nak contoh laporan yang telah dibuat dan dia sistematik. Mudah dilihat, boleh nampak dari segi kategorinya, nama jawatankuasa, peringkat, tarikh, masa, tempat di mana, bilangan, sebab dia dah standardized, formatnya telah di-standardized. So jadi tak perlu nak fikir macam mana nak buat laporan. So ini adalah video proses aplikasi itu digunakan, masukkan jawatankuasa dia dengan laju lah, masukkan tarikh, masa dan sebagainya, kemudian masukkan bilangan peserta, objektif program tu apa, aktiviti apa, laporan, masukkan gambar dan seterusnya, siap dalam bentuk digital dalam PDF. And then terus boleh diakses oleh sesiapa saja, jawatankuasa yang terdahulu ataupun oleh pengurusan, so dapat terus file PDF on the spot. Ini adalah outcome-nya. Penjimatan masa biasanya secara manual 2-3 minggu atau 2-3 bulan. Ni 5 hingga 10 minit boleh dapat report. Kertas penjimatan sebanyak 8,000 helai kertas dalam masa setahun bagi jangkaan 10 aktiviti. Bagi Easy Report langsung tiada kos kertas. Kos cetakan termasuk dakwat dan juga pencetak 10,000, langsung tiada kos pencetakan, kosong. Untuk buat report diperlukan 2-3 orang juru gambar, pencatat sebagainya. Easy Report hanya seorang sahaja. Pemantauan Easy report manual berbulan-bulan. Okay. Dan Easy Report hanya sehari saja, terus boleh pantau laporan itu dah siap ke belum. Dan begitulah seterusnya. Ini adalah faedah-faedah sampingannya, meningkatkan prestasi nama baik jabatan, kualiti program dijalankan, menyokong agenda dasar, meningkatkan. Dan ini adalah statistik yang telah dibuat. Ketersediaan kepada pengguna mendapat min yang tinggi 4.36 daripada analisis dan telah mendapat MAIPO. Itu saja. Terima kasih.
Terima kasih kumpulan yang apa yang buat report, easy report. Memang easy betul. Okey. Antara 6 orang ni, siapa yang mereka cipta benda ni? Saya tuan. Memang IT, orang IT. Saya orang kimia. Orang kimia. Ya. Orang IT. Okey. Jadi saya tak nampak prototype dia. Prototype lakaran dia. Apakah unsur-unsur yang perlu diadakan di dalam easy report ni? Kemudian sistem yang anda gunakan, di mana benda ni disimpan, kemudian diolah oleh admin siapa, server kat mana, antivirus dia apa. Baik tuan. Minta maaf, dia sebagai contoh yang mudah, dia menggunakan Google Form seperti kita access SPL KML macam kehadiran sebagainya, menggunakan Google Form, disimpan di dalam Google Drive, tak perlukan antivirus, boleh diakses pada bila-bila masa dan dia secara online. Mana ni ubah suai Google Form lah. Ya, ke dalam bentuk yang lebih sistematik. Bukanlah penciptaan sendiri. App ni direka sendiri tetapi menggunakan platform cloud macam Google Drive. Masih lagi menggunakan orang lain punya, kita ubah suai lah. Bukanlah yang kita cipta sendiri. Ya, baik tuan. Saya tak mampu nak cipta Google Drive. Okey, tak apa. Pasal kat sini dia penciptaan. Tu yang saya tanya tu. Okey, kita pergi kepada dia punya outcome. Okey, penyata outcome kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 outcome. Tapi dia hanya memberi kenyataan saja. Target di mana? Targetnya contoh macam pemantauan tu, targetnya kita target secepat yang mungkin lah dipantau laporan. Masalah ni belum sikit ni. Pasal apa? Sasaran dia kat sini lain. Tiba-tiba yang dapat penghasilan ni lain. Sasaran. Sasaran menjimatkan masa. Tak ada. Tak ada. Okey, kita nak tahu berapa kat sini. Okey. Tiba-tiba kat sini ada. Kan? Kalau sini kalau saya tengok sini masa. Sekejap. Ada tak masa? Penjimatan masa membuat laporan ini adalah kerana laporan boleh didasarkan terus secara dalam talian. Dia tak cakap berapa, bila, tempoh. Patutnya katalah dulu buat report makan masa berapa tadi tak? Tadi dia kata 2-3 minggu. 3 minggu kepada berapa? Kepada 1 hari. Patutnya nyatakan kat sini. Baik tuan. Kalau nyatakan kat sini. Ya. Baru tahu bahawa sasaran kita nak kejar, ke mana kita nak kejar. Okey. Kemudian saya tak lupa bagaimana report sebelum projek. Nak tengok macam mana susahnya nak buat report tu. Pasal kita nak easy kan dia tu. Nak senangkan dia. Baik. Okey. Dan ada satu lagi, saya nak tengok kat sini indikator bagi SWOT anda. SWOT. Okey. Anda membuat pilihan yang tapi dia punya semuanya jumlah dia satu je. Kekuatan dia satu, ancaman dia pun satu. Macam mana nak dia ni? Kalau anda nak terima tu, strength dia tu mesti banyak lah. Ni kalau satu juga, tu pun satu. Jadi tak nampak bagaimana pilihan tu dibuat. Okay, jadi pada ni perbaiki benda ni. Saya akan baiki. Okay, saya serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Tahniah untuk penghasilan projek.
Pertama, adakah tuan merujuk kepada pekeliling mampu arahan pentadbiran Ketua Pengarah Mampu Bilangan 5 tahun 2014, panduan penulisan surat rasmi, memo dan email? Minta maaf Puan, memang tidak. Sebab bila kita buat sesuatu benda, perubahan bagi apa-apa yang kerajaan telah keluarkan, dia kena ikut tata cara panduan tersebut. Sebabnya ketidak nanti arahan lain. Keluar reportnya tak ikut spesifik. Penulisannya, macam mana letak A-nya, satu romannya, kedudukan dia punya pembahagi tu kena, format dia tu kena ikut. Penulisan kena ikut. So kena berbalik kepada tu. Sama juga lepas tu dia nak simpan dekat mana kan? Dia merujuk balik kepada arkib. Macam mana kita nak simpan dokumen-dokumen dalam pelaporan tersebut. Nak buat pelupusan arkib macam mana pula? That's why bila kita buat benda yang telah ada dalam kerajaan, kita kena berbalik pada the ownership bagi satu-satu tu. Penulisan mampu, pelupusan bagi rekod-rekod kerajaan adalah arkib. Tak salah nak buat benda baru. Macam kita buat buku servis kita. Kita wujudkan remis, tapi dia mesti berbalik kepada punca kuasa dia. Sama juga di DMS, kita dah ada di DMS. Kenapa perlu kita buat pelaporan lain pula secara manual macam ni, yang secara sistem berasingan macam ni, sedangkan di DMS dah dikeluarkan oleh arkib. So kenapa tak guna saja di DMS? Dia dah keluar format tu saja. So benda-benda macam tu tuan kena tengok balik apa yang telah ada. That's why saya kata kita nak wujud apa-apa, kita kena tahu dulu dah ada ataupun tak ada lagi dalam persedaran. Tuan boleh wujud dekat HISA, Hub Inovasi Sektor Awam. Dalam tu apa-apa saja projek KIK atau inovasi yang telah dihasilkan di seluruh Malaysia didaftarkan dekat dalam HISA. So boleh tengok hub ni, siapa-siapa boleh Google. Dan yang kedua, kita boleh masuk kalau benda tu telah didaftarkan, telah dipatenkan atau telah ada dalam MyPo, boleh masuk MyPo search dekat dalam tu ada tak benda tu telah didaftarkan. Okey? Baik, Puan. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Moderator. Assalamualaikum dan selamat petang kepada panel juri, rakan pembentang dan juga penonton pada petang ini. Kami kumpulan lead dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Saya selaku ketua kumpulan, Encik Muhammad Hafiz, dan ahli kumpulan saya yang lain, Puan Ryan, Puan Fatimah dan juga Puan Heriah. Pada petang ini saya akan membentangkan projek kami yang diberi nama sebagai Easy Graph, iaitu aplikasi untuk memplot graf garis lurus.
Saya mulakan dengan pelibatan pihak pengurusan. Pada 1 November kami memohon kebenaran untuk menumbuhkan kumpulan lead. Manakala pada 8 November kami memohon kebenaran untuk menjalankan projek KIK. Dan pada 10 November pada tahun yang sama, kami menerima surat penghargaan dan penumbuhan kumpulan dan kebenaran untuk menjalankan projek KIK ini. Dan kami menerima sokongan yang penuh daripada pihak pengurusan. Seterusnya dalam pemilihan projek, kami cuba kaitkan dia dengan fungsi organisasi. Yang kedua, kami kaitkan dia dengan memenuhi kehendak pemegang taruh. Dan yang ketiga, kami kaitkan dia dengan sejajar dengan matlamat nasional. Dan yang keempat, yang terkini, kami kaitkan dia dengan selari dengan dasar pendidikan digital negara bagi membudayakan penggunaan teknologi dalam kalangan guru. Seterusnya, dalam pemilihan projek juga, bagi alat kawalan kualiti, yang pertama dalam sumbang saran, di mana ada 10 cadangan masalah pelaksanaan kelas amali, di mana ini adalah brainstorm daripada kami ahli kumpulan. So daripada 10 ini kami simplifykan dia jadi 3, di mana kami dapat 3 cadangan tertinggi. 3 cadangan tertinggi ini kami perolehi daripada soal selidik, iaitu kami jalankan Google Form kepada 26 orang pensyarah fizik. So daripada 3 cadangan yang tertinggi ini, kami melaksanakan analisis SMART, iaitu kami lihat dari segi spesifiknya, boleh diukur, mampu diselesaikan, realistik dan tempoh masa. So daripada 3 itu kami dapat 1 masalah, iaitu macam mana untuk memplot graf garis lurus dengan tepat. Seterusnya, bila kami dah dapat masalah itu, kami teruskan dengan temu bual dan sumbang saran bagi mendapatkan maklum balas yang lebih detail, di mana ia melibatkan 33 orang pelajar dan 4 orang pensyarah. So seterusnya, yang kelima, kami membuat 5W1H untuk penjelasan masalah yang dipilih supaya lebih secara menyeluruh. Dan seterusnya, bila kami dah dapat, kami cuba kaitkan ia dengan ekosistem semasa ataupun dengan keadaan realiti sebenar yang berlaku di kolej matrikulasi kami sendiri. Yang pertama, kami boleh kaitkan dia dengan pelajar melakukan pembaziran kertas graf. Yang kedua, pelajar memperuntukkan masa yang panjang semasa memplot graf. Yang ketiga, pensyarah sukar untuk menyemak graf. So ini adalah data di mana kami dapat daripada 206 pelajar dan juga 20 orang pensyarah. Seterusnya, dalam pemilihan projek ini juga kami menyatakan sasaran, outcome dan juga impak. Manakala dalam sasaran outcome, kami mensasarkan pengurangan sebanyak 50% untuk penggunaan kertas graf, dan kami punya untuk sasaran impak pula adalah pengurangan pencemaran alam sekitar. Yang kedua, sasaran outcome kami adalah pengurangan kos kertas graf sebanyak 50%, dan kami juga mensasarkan impak, iaitu pengurangan pembaziran wang pelajar. Dan yang ketiga adalah pengurangan 50% untuk masa memplot graf bagi seorang pelajar, dan sasaran impak dia adalah ia boleh meningkatkan produktiviti pembelajaran. Yang keempat adalah sasaran sebanyak 50% untuk pengurangan masa seorang pensyarah untuk menyemak graf, dan juga kami mensasarkan impak, iaitu meningkatkan profesionalisme pensyarah itu sendiri. Seterusnya, bila sasaran sudah ditetapkan, kemudian kami akan pergi pada tindakan penyelesaian, di mana kami menggunakan kaedah SWOT. Ada 3 cadangan penyelesaian untuk berkaitan graf ini dari hasil sumbang saran tadi. Ada 3 pilihan kami. Mungkin kami nak menggunakan platform Microsoft Excel, ataupun mungkin menggunakan aplikasi di laman sesawang, ataupun mungkin juga kami mahu menggunakan aplikasi yang sudah ada di atas talian. Jadi daripada SWOT ini kami memilih untuk menggunakan aplikasi di laman sesawang kerana ia mempunyai lebih banyak strength dia, kekuatan, dan dia mempunyai yang paling sedikit kelemahan dia. Jadi bila kami dah memilih aplikasi di laman sesawang, seterusnya kami menggunakan Scamper, di mana percambahan idea bagi mereka bentuk
aplikasi memplot graf di laman sesawang. So kami melakarkan idea kasar di mana panduan untuk membina prototype. Di mana ini adalah lakaran asal kami punya interface untuk aplikasi kami, dan ini adalah hasil yang kami mahukan, dan ini adalah contoh adalah plotting graph daripada skema exam yang sebenar lah. Seterusnya bila kami dah memilih kami punya interface dia dan sebagainya, kami teruskan dengan prototype. Ada 3 prototype yang kami hasilkan. Prototype yang pertama, kemudian prototype yang kedua dan prototype yang ketiga. Dalam prototype yang ketiga ini kami namakan dia sebagai easy graph, dan purata masa untuk 2 orang pelajar adalah selama 5 minit, manakala purata masa seorang pensyarah adalah kurang daripada 1 minit. Seterusnya bila prototype 3 iaitu easy graph kami terhasil, kami mendapat sokongan dan pengesahan daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia melalui TS Muhammad Hatta bin Haji Muhammad Ali, iaitu selaku Ketua Jabatan Teknologi Maklumat Pusat Pengajian Diploma, dan juga kami mendapat sokongan dan pengesahan daripada IPG Kampus Pendidikan Teknik, iaitu Dr. Asbah binti Buhari selaku Ketua Jabatan Sains IPG Kampus Pendidikan Teknik. Seterusnya keberhasilan projek. So yang pertama, bilangan kertas graf kami berjaya mencapai sasaran, iaitu pengurangan sebanyak 50%, manakala bagi kos kertas graf juga kami berjaya juga mencapai sasaran pengurangan sebanyak 50%. Manakala bagi masa pelajar kami melebihi sasaran, iaitu pengurangan sebanyak 70%, dan masa untuk pensyarah menyemak graf juga melebihi sasaran, iaitu pengurangan sebanyak 75%. Seterusnya dalam outcome luar jangka yang kami dapat ada 2. Yang pertama adalah tingkatkan kepuasan hati pelanggan. Macam mana? Di mana daripada 326 komen positif pengguna ini, boleh dikatakan 46% daripada 326 itu mengatakan ia adalah sangat bagus. Seterusnya yang kedua adalah tingkatkan imej organisasi. Bagaimana? Di mana dalam aplikasi kami itu kami masukkan juga logo college. Dalam masa yang sama secara tidak langsung kami meningkatkan juga imej organisasi. Seterusnya dalam impact project ada 4 yang kami dapat. Yang pertama, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Yang kedua, meningkatkan produktiviti dan mutu pengajaran. Yang ketiga, mengurangkan pembaziran wang dan membantu menstabilkan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme pensyarah dalam mengoptimalkan masa. Selain itu, kami juga mendapat impak luar jangka. Ada 4. Yang pertama adalah kecekapan pengurusan masa bagi seorang pelajar. Yang kedua, penyuburan pembelajaran inkuiri kendiri. Yang ketiga, menyokong transformasi pendidikan secara digital. Dan yang keempat, ia sejajar dengan Sustainable Development Goals yang disarankan oleh UNESCO. Dalam potensi pengembangan projek, di mana kami menerima sijil MAIPO pada tarikh 9 Mei 2023. Seterusnya, kami juga menerima surat penghargaan daripada Ketua Jabatan Sains Encik Muhammad Anis Suradi, dan kami juga mendapat pengiktirafan Gold Award dalam International Teaching Aid Competition anjuran Universiti Teknologi Malaysia. Seterusnya aktiviti untuk sebarluas ke pelbagai peringkat. Setakat ini yang latest kami penggunaan sebanyak 2,300 penggunaan setakat ini. Kemudian seterusnya ini adalah aplikasi EasyGraph. So penonton boleh scan QR code, tak ada masalah. Ataupun bila kita scan, kita akan dapat paparan seperti ini. Ini adalah kami punya aplikasi EasyGraph. Kalau lebar seperti ini adalah paparan untuk tablet lah. Okey, cara gunanya sangat mudah. Katakanlah kita nak memplot graf. Dalam soalan dia minta plot graf M against V. So M itu adalah paksi Y, V itu adalah paksi X. So pelajar just isi saja. Image distance dia adalah V, kemudian unit dia diletakkan sentimeter, dan untuk Y axis adalah magnification. So magnification tidak ada unit. Kemudian dimasukkan data untuk X axis pula. Ada 6 data kat sini. Setiap data tu kita letakkan koma dia. Kemudian kita masukkan untuk data Y, kita letakkan koma, dan kita klik untuk nilai pintasan X dan Y axis, kita klik generate graph. So graph akan automatik secara dalam bentuk PDF. Dan bila kita klik saja PDF, kita akan dapat gambaran seperti ini. So bila kita zoom in di bahagian atas itu adalah tajuk yang dikendaki, dan central point semua sudah dilukiskan terus. Pintasan X dengan Y semuanya ada, dan di sebelah kiri bawah itu kita akan dapat semua bacaan yang kita nak, yang dikendaki untuk memplot graf dan untuk meneruskan sekiranya untuk membuat amali. Dan akhir kata saya boleh katakan inilah yang dikatakan pendidikan tersedia masa hadapan, di mana ia fleksibel, ia bukan konvensional, dia merupakan sub elemen dalam future ready education. Yang kedua, dia adalah cybergogi, di mana ini merupakan pendekatan melalui pedagogi abad ke-21 dengan menggunakan pembelajaran maya dalam talian. Sekian, terima kasih.
Terima kasih tuan. Semangat tu. Laju. No, saya tengok koma ke apa semua larang. Tak apalah. Yang penting masa sampai walaupun terlebih sikit. Okey, saya tertarik dengan teknik penyelesaian kumpulan. Okey, saya semak sini saya nak pergi teknik penyelesaian dalam lampiran 6. Analisa Pareto. Di kumpulan kedua saya jumpa ni. Okey, tak apa, nak buka boleh buka dulu. Dalam lampiran muka surat 10. Ya tuan. Okey. Okey. Tiba-tiba saya terjumpa 4 punca masalah. Okey. Keseimbangan graf, kertas graf, masa dan skala. Bagaimana benda boleh datang tiba-tiba 4 ni tanpa ada dia punya nak atur dia? Faham. Okey, saya tunjukkan dekat sini ya tuan Sekejap. Okey, kalau kita tengok dalam sekejap ya. Okey, kalau tengok dalam langkah yang keempat itu, iaitu temu bual dan sumangsaran. So ini adalah kami menggunakan Google Sheet daripada 33 orang pelajar dan 4 orang pensyarah ni, ada Google Sheet dia. Kemudian daripada masalah itu kami orang kata apa? Melihat mana yang paling banyak. Kalau tuan tengok dekat lampiran 6 tu ada A, B, C dan D Ya. Okey, dekat A tu lembaran semakan itu adalah daripada 33 orang pelajar daripada Google Sheet yang banyak tu. Sebab bila kita katakan apa masalah untuk memplot graf garis lurus ni, so pelajar pun dia beritahulah dia punya apa masalah komen dia, dan kami mengumpulkan mengikut yang ada kaitan. Sebagai contoh, ramai yang mengatakan masalah untuk nak buat graf yang balance, keseimbangan graf. So kami orang buat apa? Gundalan. Okay. Maaf. Kami buat gundalan. So gundalan yang kami dapat banyak kepada keseimbangan graf, itu masalah kertas graf, masa nak plot, skala dia, itu yang dekat A tu, dia ada gundalan dia. Kemudian yang B tu pula kami kiralah berapa peratus kekerapan terhadap gundalan tadi tu. Kemudian terus kami buat graf Pareto, itu yang kami dapat 4 masalah daripada 33 orang pelajar tadi tu. Sebenarnya teknik tu salah atau kurang tepat. Dia sebenarnya untuk mencari punca masalah ni kita gunakan Hashikawa, tulang ikan, atas faktor kamu punya tajuk. Okey. Baru dapat faktor manusia, kaedah, bahan, persekaran. Barulah dapat 4 tadi tu. Okey. Kemudian kamu buat kaji selidik. Mana kamu dapatlah tadi kekerapan 13 apa semua. Jadi dalam Pareto ni apa yang ni buat 80 nisbah 20. Betul. Okey. Dalam 4 perkara ni yang mana kamu nak selesaikan? 80 ke 20 dan di mana dia? Kami nak selesaikan yang lebih 80. Itu masa dengan kertas graf. Masa dan kertas graf. Okey. Mana dia punya jawapan dia? Maksud tuan jawapan? Uji prototype kedua, mana dia punya rajah Pareto 1, 2, 3? Oh, tak. Mungkin kami salah faham. Memang salah faham lah mengenai Pareto. Kami tak buat lah sampai dekat tu. Kami cuma lihat untuk dapatkan yang 4 ni, kami hanya pandang kepada 80%. Tak terfikirlah untuk setiap prototype 1 pun ada Pareto, prototype 2. Dia ke Pareto ni anda buat ni adalah Pareto 1. Yang ni sebelum projek. Ya. Okey, so apabila wujudkan prototype 1, anda buat kaji selidik balik. Okey, apa dia punya tu penurunan tu berlaku atau tidak? Okey. Jika tak berlaku, ada penambahbaikan. Jadi Pareto tu dia ada setidak-tidak pun ada 3 Pareto. Pareto 1, Pareto 2, Pareto 3. Lalu ada orang pandai sikit dia buat Pareto perbezaan. So baru kita nampak penurunan dan juga garis lingkung. Betul. Okey. Dan seperti tahu juga semalam bahawa rajah Pareto kalau ikut komputer, ikut Excel,
memang tak betul. Ya, dia sketch dia. Dia kena rapat semua sekali. Dia kena freehand lah, senang kata lah. Okey, tu saya jadi kalau ni kena gaji balik macam mana buat Pareto Okey, saya tanya kawan saya. Sejujurnya pemahaman Pareto kami ni salah lah sebenarnya. Sebab semalam tu pun kami dah dengar daripada tuan, memang dah salah ni. Memang akan ditanya lah ni. Sekejap lagi. Tapi dalam proses pembelajaran insya-Allah. Saya nak sentuh sikit je. Dari segi penggunaan penyataan masalah dengan dalam 5W1H lain, dekat dalam peta minda ada 2, pelajar sukar, pensyarah sukar. Bila datang kat 5W1H jadi lain pula, masalah memplot graf garis lurus. So sebenarnya kumpulan nak settle yang mana sebenarnya antara 2 ni, pelajar atau pensyarah kita nak bagi tumpuan. Sekali lagi Puan. Kalau tuan tengok ke surat 9. Okey, baik. Ke atas, pelajar sukar kenal pasti graf garis lurus. Betul. Kemudian pensyarah sukar semak jawapan. Betul. Kemudian tapi datang dekat 5W1H, dia jadi masalah memplot graf garis lurus pula. So sebenarnya sebab dia mesti selari. Sebab tuan pakai Raja Ishikawa. Pakai Pareto. Bila Pareto, dia mesti ada satu benda yang kita kesukaran dia tu. Kesukaran apa yang menyebabkan kita selesai benda tu. So 5W1H kena menjurus balik kepada penyataan masalah tu tadi. Masalah utama dia tadi. Dia tak boleh beza. Yang ini kata pelajar. Kemudian dekat sini jadi lain. Sebab 5W1H adalah penjelasan kepada masalah ataupun penyataan masalah kita tadi tu. Kesukaran memplot garis lurus apa-apa sampai habis kan. So dalam 5W1H kita menjelaskan balik kepada penyataan masalah kita tadi tu. So tak boleh berbeza. So dia nanti jadi lari lah kat sini. Tu bila yang sini lari, outcome, impact dia akan lari. Dia tak menjawab balik pada penyataan sasaran, outcome dan impact tadi. Betul, baik. Okey. Okey, terima kasih. Faham, jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih semua.